لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kita sampai pada muka surat 129. Betul Pak Mik? Ha? Oh. Tak apa, bab yakin dan tawakal. Ha? Muka surat tak sama tak apa, tapi tajuk dia sama. Itulah sunnah. Lain kulit tapi akidah sama. Itulah sunnah. Ikhwatul iman, malam ni kita masuk bab An-Nawawi masukkan bab yang ketujuh, iaitu di antara keperluan-keperluan hidup sebagai seorang muslim. Mesti ada dalam hidup seorang muslim itu mesti ada dalam hidup seorang muslim itu ikhwan, perkara yang disebut dengan yakin dan tawakal. Seolah-olah daripada tajuk ini ada perkara yang Imam Nawawi nak sampaikan, seolah-olah buah daripada yakin itu adalah tawakal. Tawakal tidak akan datang kalau yakin itu tidak cukup. Seolah-olah An-Nawawi rahimahullahu ta'ala macam nak bagi tahu pada kita bahawa keyakinan itulah yang kita kena pupuk hari demi hari, hari demi hari. Mungkin bahasa sekarang ni orang pakai perkataan memantapkan, menjana. Kita telah ada keyakinan, mungkin keyakinan kita itu tak penuh. Manusia beramal kepada Allah Ta'ala berdasarkan keyakinan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut ini dalam perkara yang paling tunjang di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Antum tengok Allah menggunakan kalimah la raiba. La raiba. La ini la yang menafikan kesemua jenis keraguan. Kerana itu ba dibaca dengan baris fathah kerana wujud lam alif. La raiba. La itu menafikan jenis, nafi li jinsi, nafi jenis semua keraguan-keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kita kata inilah Al-Quran, inilah Al-Kitab yang padanya tidak boleh ada sebarang keraguan. Sebarang keraguan tidak boleh wujud. Maka mukhalafah daripada ayat itu, kalau tidak boleh wujud sebarang keraguan, maknanya kena wujud keyakinan. Dengan Al-Quran kita mesti pupuk keyakinan, sebab dia hudal lil muttaqin. Dia membawa kita ke jalan yang lurus, dia menjadi pertunjuk. Kalau tidak yakin itu banyak daripada yakin, maka kita tidak akan dapat nikmat Al-Quran. Kalau tidak yakin itu melebihi keyakinan, maka tawakal nak masuk sangat payah. Sangat payah.
tawakal tak boleh masuk, seolah-olah pintu keyakinan tu sempit, maka penghuni dia tak boleh masuk. Makin kurang keyakinan, maka tawakal makin sikit masuk. Kalau pintu tu kecil, maka orang nak masuk tu pelan sikit. Tapi kalau pintu tu besar, orang yang masuk itu begitu banyak. Seolah-olah itu yang dibayangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di bawah bab yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Kita dah ada keyakinan, kita semua dah ada tawakal. Cuma yang kita kena buat, kita kena jadikan dia hati kita ini penuh dengan tawakal. Dan itulah kemuncak manusia yang beriman kepada Allah. Dia yakin pada Allah, seolah-olah mata dia melihat khabar-khabar yang disampaikan oleh Allah di atas lidah Rasulnya, seolah-olah benda tu wujud depan mata dia. Ini kemuncak keyakinan. Ini makam yang paling tinggi dalam wilayah keyakinan. Seperti di dalam perang Badar, apabila Nabi menyebut tentang pintu syurga terbuka, ada para sahabat, Nabi membenarkan mereka berbuka puasa. Ada yang buka, ada yang tak buka. Perang Badar berlaku dalam Ramadan, tahun kedua daripada hijrah. Ada sahabat bila Nabi sebut kepada mereka pintu syurga dibuka, sebahagian daripada mereka diriwayatkan dalam sirah telah pegang dah buah kurma nak buka puasa untuk membolehkan berperang. Tiba-tiba dia menyatakan, buah kurma ini melambatkan aku masuk ke syurga. Dia buang buah kurma dan dia bawa diri dia, dan dia nampak syurga dan dia boleh bau syurga itu. Kenapa? Kerana keyakinan dia terlampau. Dan ini boleh wujud, ikhwatul iman, boleh wujud di kalangan para sahabat Nabi. Mereka sampai pada peringkat yang macam ni. Apabila keyakinan mereka tinggi, maka tawakal mereka juga hebat. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwatul iman, seolah-olah dia nak bagi tahu kepada kita, tawakal tidak akan wujud kalau keyakinan itu kita tidak elokkan. Apa yang kita nak tawakal, ikhwan? Apa yang kita nak yakin sampai peringkat kita boleh tawakal? Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menyebut dalam kitab dia Makarimul Akhlaq beberapa tawakal yang songsang, beberapa contoh tawakal yang salah. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam Makarimul Akhlaq, dia kata tawakal dan hukum syariat yang zahir tidak pernah bertembung. Apa yang Allah syariatkan kepada kita, itulah yang kita yakin dan kita tawakal. Ikhwan, bab yang pertama kita kena yakin dan tawakal ialah bab beriman kepada Allah. Sebelum bab lain, kita kena yakin Al-Quran itu benar, dan hari-hari kita kena, orang kata, hidupkan keyakinan itu sampai pada tahap kita boleh bertawakal dengan Quran dan Sunnah. Sampai tahap kita mampu bertawakal. Apa makna tawakal? Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab dia, tawakal itu bermakna, bukan Ibn Qayyim, Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Ibn Rajab Hambali menyebut dalam kitab dia bahawa apa itu tawakal? Tawakal menyerah hati benar-benar kepada Allah setelah keyakinan itu wujud. Setelah keyakinan itu wujud. Macam kita tengok jam dah pukul 9, kita kata isyak dah masuk dah. Isyak dah masuk. Percayanya kita, yakinnya kita isyak tu masuk, sampai kita bertawakal tinggi untuk menunaikan salat isyak. Masa kita bawa jasad kita semayang solat isyak, kita bertawakal dengan keyakinan waktu dah masuk. Maka badan kita ini membuktikan keyakinan dengan bertawakal, menyerah bulat-bulat kepada perintah Allah yang ada berkaitan dengan waktu itu. Tapi bagi satu orang, dia tengok dah pukul 9, dia kata tak lagi kot, jam aku mati kot. Dia tidak akan salat. Sebab apa? Keyakinan dia belum datang. Bila keyakinan dia belum datang, tawakal tak boleh main. Dia tak akan solat isyak lagi. Walaupun orang kata dah masuk, dia kata tak ni, jam ni lambat ni. Sebenarnya lah ni baru 8.30, bukan pukul 9. Dia percaya.
Maka itulah hubungan yakin dan tawakal. Karena itu ikhwan, yang kita nak yakin ni apa dia? Kita nak kena yakin khabar-khabar ghaib. Khabar-khabar ghaib tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang ihsan. Ini semua kita kena yakin 100% ikhwan, sampai pada tahap kita boleh bertawakal dengan hukum syarak. Kalau insan tidak ada tawakal kepada Allah, insan tidak ada yakin kepada Allah, tidak ada yakin kepada Rasul, maka dia tidak boleh bertawakal dengan apa yang Rasul bawa. Bagaimana kita nak tawakal dengan hukum bersugi kalau kita tidak yakin dengan hukum bersugi? 70 orang para sahabat meriwayatkan hadis itu, hadis bersugi. Dan hadis bersugi kata para muhaddithin adalah hadis yang mutawatir. Kalau kita tak baca keyakinan kita, bersugi itu sunnah, bersugi itu afdal, bersugi itu banyak kelebihan, kalau kita tak baca di hari-hari, tidak mungkin kita boleh bertawakal dengan sugi. Tak mungkin. Tak mungkin ikhwan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita tidak tawakal dengan apa yang Quran sebut, kita tidak yakin, tidak akan kita bertawakal dengan apa-apa yang disebut. Karena itu An-Nawawi menyebut satu bab yang mesti kita penuhkan dalam hidup kita ini adalah bab yakin dan tawakal. Yakin, buah daripada keyakinan itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka bab ini dengan ayat 22 daripada suratul Ahzab. Ayat 22 daripada suratul Ahzab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tak terkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ini satu contohnya Allah Ta'ala sebut di dalam Allah sebut dalam Al-Quran. An-Nawawi mengambil ayat ini sebagai sokongan tajuk dia di atas, iaitu berkaitan dengan perang Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, maka apabila orang-orang beriman melihat bala tentera Ahzab, bala tentera Ahzab, Quraisy sahaja hampir 10,000 tentera Quraisy datang nak kepung Madinah. Untuk apa mereka nak kepung Madinah, ikhwatul iman? Untuk menghabiskan Rasulullah dan Islam dan orang-orang Islam. Untuk menghabiskan. Gabungan tentera yang begitu banyak daripada musyrikin, daripada Yahudi, daripada munafikin, daripada orang-orang yang hatinya mempunyai penyakit, mereka bergabung. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, apabila si mukmin di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum melihat bala tentera yang begitu besar, ramai, dinamakan sebagai Ahzab, bersekutu, mereka datang untuk menghancurkan Islam. Allah menampakkan bagaimana bencinya orang-orang yang hati mereka berpenyakit dengan Islam, terhadap Islam, kenaikan Islam, kemenangan Islam, dan terhadap diri Rasulullah dan kaum muslimin itu. Allah pertontonkan apa yang terjadi ketika itu. Qalu, mereka-mereka yang beriman menjawab, haza, inilah ma wa'adana Allah wa rasuluhu, apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin, inilah nama dia keyakinan dan tawakal dia. Allah janji untuk menguji orang-orang yang beriman. Allah janji, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mereka baca ayat itu, mereka tahu mereka akan diuji. Ketika sampai ujian, hati mereka tidak goncang. Sebagai manusia ada benda mereka takut. Sebagai manusia ada benda yang mereka takut.
Mereka takut. Apabila bala tentera Ahzab begitu banyak, sebelum datang yang Quran sebut bala tentera yang kamu tidak nampak sebagai bantuan di sisi Allah, sebelum sampai peringkat itu, sebagai seorang manusia mereka ada rasa takut para sahabat. Quran kata wa idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, ketika mereka datang daripada sebelah atas, daripada sebelah bawah, kamu dikepung kiri kanan, depa nak melakukan serangan kepada kamu. Wa id zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, ketika mata kamu melihat dengan pandangan yang tak boleh kejip dah, tengok serangan itu masuk tak boleh kejip dah. Ketika jantung ni dah naik dah atas biji halkum, jantung para sahabat ni tengok bala tentera begitu ramai, kalau mereka 3,000 balik sana 10,000, banyak, jantung ni dah mai tang sini dah. Allah kata wattazannuna billahi zannuna, pemikiran kamu dah ingat macam-macam dan bukan-bukan dah kepada Allah. Hunalika betuliyal mu'minun, inilah janji Allah orang beriman yang sayang agama, sayang Allah, sayang Rasul akan diuji. Ujian yang macam mana? Wazulzilu zilzalan syadida, satu ujian yang menggoncangkan hati dengan kegoncangan yang cukup besar. Ini Allah Ta'ala gambarkan orang-orang yang beriman. Dalam kondisi macam tu, mereka masih boleh menyatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, inilah yang telah dijanjikan Allah kepada kita, inilah yang telah dijanjikan oleh Rasul kepada kita. Berbeza dengan orang-orang munafik yang masih lagi melihat, orang-orang munafik yang melihat bala tentera Ahzab masuk. Walamma, ketika bala tentera Ahzab masuk, orang-orang munafik melihat, idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang munafik dan orang-orang yang hati mereka ni ada penyakit melihat bala tentera Ahzab kepung mereka, mereka menyatakan, mana dia janji Allah dan Rasul, mana? Para sahabat menyatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, kita diuji. Tetapi munafik menyatakan ma wa'adana Allah, mana dia janji Allah untuk kita, mana dia? Tidak ada, melainkan ghurura, satu tipu dan pembohongan. Allah tak akan tolong kita, Rasul tak akan tolong kita. Ini hati munafik dan hati berpenyakit. Artinya ikhwan, An-Nawawi mengambil ayat ini, dia letak sebagai menyokong tajuk di atas, kalaulah dalam hati kita ni kita tak boleh bubuh kepercayaan, kita nak kata apa, percaya ke Arab, tawakal lah bahasa Arab, bahasa Arab yakin, Melayu kata percayalah kot, tapi yakinlah, itu yang bahasa yang kita pinjam daripada Arab juga, yakin. Mungkin orang nak berpercaya. Kalau sampai peringkat hati kita ini dengan Allah percaya pelan-korang, yakin tu pelan-korang, berdasarkan ayat daripada suratul Ahzab ini 12, Allah menyatakan hati itu adalah hati yang berpenyakit. Hati kita ni hati yang berpenyakit. Imam Ibn Qayyim menyebut dalam kitab dia Tibbil Qulub, tentang ubat hati, merawat hati. Ibn Qayyim kata ada hati yang sihat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Ada hati yang sihat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Apabila keyakinan kepada Allah itu tidak boleh diwujudkan, kita gelabah. Tuhan beri satu ujian, kita bertanya mana dia janji Tuhan, kata nak makbul doa, duk minta ni macam-macam dah tak bagi pun. Maka kerana itu dalam sirah ini Allah tunjuk ada Nabi yang berjuang, pengikut dia 10 orang. Ada Nabi yang berjuang, pengikut dia mungkin rajulun atau rajulani, satu orang ataupun 2 orang. Allah tunjuk kepada Nabi Muhammad, ada umat Nabi dulu sebelum Nabi Muhammad,
mereka berjuang, tak ada pengikut. Dan ada pengikut, umat dia begitu banyak, seperti Musa dan kaum dia Bani Israel. Seperti Nabi melihat sebagai satu, nampak macam mendung banyak jauh sana. Nabi kata itu umat aku. Jibril kata tak, itu umat Musa alaihi salam dan Bani Israel. Itulah Musa dan Bani Israel. Allah buat benda ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana mereka hidup dengan keyakinan, bagaimana Nabi-Nabi dulu itu hidup dengan keyakinan. Maka taulah kita ikhwan, belajarlah kita ikhwan, bila ada janji Allah kita tak boleh nak percaya. Hati kita itu hati yang telah pun terbuka kepada penyakit, ataupun dalam bahasa doktor dia kata apa, virus kah bakteria kah, bakteria masuk, ada benda, ada kuman dah masuk. Kita tak boleh percaya Quran itu benar, kita tak boleh percaya hadis itu benar, kita tak boleh percaya Allah redha dengan para sahabat, dan kita kena mencontohi kehidupan para sahabat. Kita tak boleh percaya, sedangkan benda itu datang daripada Quran. Bermakna kalau kita tidak boleh mengiktiraf apa yang Quran iktiraf, kita tidak boleh imani apa yang Quran suruh kita imani, hati kita berpenyakit. Kita tak sampai kepada tajuk yang kita baca, tajuk lagi tak sampai, iaitu yakin dan tawakal. Quran kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kuntum khaira ummatin. Ibnu Katsir kata dibaca dengan kuntum, tidak dibaca dengan antum, dibaca dengan kuntum, merujuk kepada para sahabat. Mereka itu adalah khaira ummah, sebaik-baik ummah. Kalau antum, kalau kamu nak jadi sebaik-baik ummah, kamu kena tiru para sahabat. Imam Malik menyatakan la yasluhu hadhil ummah, tidak akan elok umat ini kalau mereka tidak mencontohi umat-umat sebelum mereka. Kalau kita tak boleh percaya benda itu, kita tak boleh yakin sampai pada peringkat bertawakal kita, cara fikir, cara hidup, cara beragama seperti para sahabat. Bab yakin kita tak sampai lagi ikhwan. Bab yakin kalau tak sampai, jauh sekali dengan bab-bab tawakal. Di belakang keyakinan itu Quran sebut wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apabila naik keyakinan manusia, maka bertambahlah iman mereka dan penyerahan diri mereka kepada Allah. Ini satu benda yang penting kena ada dalam hidup kita ya kawan. Antum tengok televisyen tunjuk kita yang hujan lebat kan, yang baru ni hujan lebat. Semua mayat-mayat di syuhada, 70 syuhada yang ada di Uhud timbul. Di antaranya dijumpa mayat Saidina Hamzah. Mayat Saidina Hamzah timbul baru ni, hujan lebat baru ni. Timbul Uhud. Dalam keadaan ini janji Allah Ta'ala kepada orang yang mati syahid. Dalam keadaan Hamzah radhiyallahu anha, jenazah dia itu, tangan dia pegang tempat luka dia dan darah masih mengalir. Subhanallah. Seluruh ulama satu dunia turun di Jabal Uhud untuk mengenal pasti yang ada dalam kawasan kita tengok dekat Uhud itu. Inilah janji Allah. Haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah janji Allah. Betapa manusia yang syahid, Allah Ta'ala bela mereka. Kepercayaan kita itu ikhwah. Ish kariman mut syahidan. Ini perpatah yang biasa kita dengar. Ish kariman mut syahidan. Hiduplah sebagai orang yang ada maruah, matilah sebagai orang syahid. Ya, kalau mati kerana kecil manis pun tak apa, tapi biar syahid. Tak apa. Kita memang dah ada buah pinggang darah tinggi, tak apa, carry on, tak boleh nak buat apa dah. Penyakit tu memang dia tak pergi balik dah. Berpantanglah, berubatlah. Tetapi pastikan di ujung hidup ini ada syahid. Ada syahid. Ada makna mujahadah. Ibnu Taimiyah sebut di dalam kitab dia fatwa, dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa. Kata Ibnu Taimiyah, berkata Yahya bin Yahya, satu orang yang hidup dan dia membenci bid'ah dan dia mengajak manusia kembali kepada sunnah, tiba-tiba dia diserang, dia dibenci, ketahuilah dia sedang berada di atas jalan seorang mujahid di jalan Allah. Dan kalau mati dia kerana itu, dia mati sebagai seorang syuhada. Ya ikhatul iman, nak sampai yakin macam tu, hak kita buat betul, hak kita belajar betul,
Kita nak tawakal dengan apa yang kita belajar. Kita kena pekak telinga apa orang kata, butakan pandangan kita tentang apa yang sedang orang ejek kita. Nak sampai pada tahap tu, bukan semua kita belajar kita boleh amal. Dia memerlukan keyakinan dan tawakal. Kita wakaf diri kita ini untuk menjadi hamba Allah. Kita bawa diri kita ni, kita letak di atas jalan tawakal, di atas apa yang kita yakin kita tawakal. Sunnah itu benar, Quran itu benar, kehidupan para sahabat benar. Kita berjalan di atas jalan itu. Yang Nabi cakap kita cakap, yang Nabi buat kita buat, yang menjadi kehidupan Nabi kita hidupkan, yang telah Nabi didik anak didik dia para sahabat radhiyallahu anhum, kita bercita-cita nak hidup balik. Kita yakin benda tu, kita tawakal dan kita berjalan. Ini tajuk yang kita belajar, ikhwan. Kalau kita tak boleh buat benda ni, ikhwan, kita kosong. Kita kosong. Kita kosong. Kalau kita belajar, kita tak boleh bersuara, kita kosong. Takkan sampai kita belajar, orang berbual tali di leher kita, orang heret macam lembu, nak pergi sembelih pun duk macam tu ya. Kita tak boleh hidup macam kambing. Bagi makan pun beg, sakit pun beg. Orang berbual tali di leher, nak usung pergi sembelih pun beg. Orang letak pisau tarik di leher apa duk embek tak habis-habis. Tak boleh, ikhwan. Sunnah tidak boleh. Orang berbual leher, kita ni tali, kita kena angkat, kena buang. Minta maaf saudara, saya tak boleh buat. Apanya Tuan suruh saya buat, tidak ada dalam kehidupan Nabi. Saya tidak boleh buat. Saya yakin dan bertawakal di atas jalan saya, Tuan. Maafkan saya, Tuan. Riba adalah haram. Haram, Tuan. Dan setiap orang yang mendapat keyakinan ini, bertawakal ini, dia akan jumpa ayat ini. Haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Telah benarlah Allah, telah benarlah Rasul di atas apa yang mereka telah janjikan. Ketika itu kita akan dapati apa, ikhwan? Tidak bertambah dalam jiwa kita. Bukan harta, bukan pangkat, bukan terkenal, tetapi imannya orang tak sedang dalam hati kita bertambah dan jiwa kita taslim kepada Allah tu tinggi. Tunduk kepada Allah tu tinggi. Subhanallah. Ini nikmat yang tidak akan dirasa melainkan orang yang buat benda ni saja. Nikmat ini tak boleh rasa melainkan orang yang dapat, dia percaya, dia yakin, dia tawakal, dia kena uji. Lepas tu dia akan rasa ada benda yang tumbuh dalam jiwa dia. Orang luar tengok kesian dekat dia, tapi jiwa dia segar, jiwa dia bahagia, jiwa dia tak sengsara. Siapa yang dapat benda ni? Orang yang yakin dan tawakal atas apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwan, membawa lagi ayat daripada surah Ali Imran. Daripada surah Ali Imran menceritakan masalah keyakinan dan tawakal, iaitu Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ayat daripada Ali Imran 173 174. Apa maksud dia? Iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan kepada mereka ada yang menyatakan sesungguhnya manusia telah mengumpul pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dan membawa nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keredaan Allah, dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Ayat ini Allah ceritakan perkataan orang mukmin. Orang mukmin ketika Abu Sufyan memimpin bala tentera nak buat serangan di dalam peperangan Uhud. Kita tahu apa jadi dalam peperangan Uhud. Keletihan kekasih Allah,
kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai air mata baginda turun melihat apa yang jadi dalam perang Uhud. Dengan keletihan itu, Abu Sufyan tidak membenarkan baginda Rasulullah berada dalam keadaan rehat. Dia nak buat ambush lagi sekali. Ketika itulah khabar sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum, mereka telah siap dengan bala tentera nak menyerang kaum muslimin, nak serang kaum muslimin dengan pasukan yang besar, dengan bala tentera yang besar. Ada orang menyatakan fakhshawhum, takutlah kita dengan serangan begitu besar. Fazadahum imanan, tiba-tiba hati orang-orang yang beriman itu zadahum imanan, bertambah iman mereka. Bila bertambah iman mereka, setelah mereka ucap kalimah ini, waqalu, mereka semua menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kami nak diserang, cukuplah Allah Ta'ala menjadi sebaik-baik pelindung dan wakil kepada kami. Berdasarkan ayat ini, kita disuruh sebut hasbunallah, bukan hasbi rabbi jalallah. Tengok tak kena. Bukan hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada. Yang adanya waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini juga ikhwan, sajalah antum tengok hadis yang ada pada muka surat 134. Hadis yang ada pada muka surat 134 itu hadis daripada Ibnu Abbas. Hadis ini adalah hadis Imam Bukhari yang menceritakan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam hadis itu daripada Ibnu Abbas, dia menceritakan apabila Nabi Adam alaihi salam, dia kata 134, hadis 134 daripada Ibnu Abbas, dia kata kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bukan hasbi rabbi jalallah. Tak ada. Nabi Ibrahim ketika nak dibuang dalam api itu, maka Ibrahim menyebut hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi aku Allah itu senikmat-nikmat, sebaik-baik penolong. Dan hadis yang di atas itu, ayat yang kita baca tadi itu, iaitu Nabi kita Muhammad pula ketika dikatakan kepada dia orang nak serang kamu, dia menyatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik wakil yang menolong kami. Ini ucapan para nabi, menunjukkan mereka punya keyakinan kepada Allah, penyerahan hati, budi pemikiran mereka kepada Allah tinggi. Ini An-Nawawi cuba kaitkan dengan tajuk kita baca, iaitu yakin dan tawakal. Sampai pada peringkat orang kata pada kita, ikutlah sunnah Nabi. Dia kata bukan jadi kupang terbagah, jadi beruk makyir dia. Labu kata kat Pak Haji Bakhir, bapa Cikgu Murni kata kat Pak Haji, dia kata Pak Haji ni beruk makyir. Ikutlah, besok ikut sunnah ni, hang mati, anjing pun tak eret hang. Ketika orang kata lagu tu dekat kita semua, kita ikut sunnah, apa kita kata ikhwan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah. Kalaulah hari itu terjadi dalam hidup aku, cukuplah. Allah sebaik-baik penolong kepada aku. Cukup. Kalau kita seorang, kita ungkap perkataan Nabi Ibrahim, hasbi Allah. Kalau kita ramai, hasbunallah. Tapi tak apa, seorang pun kita boleh sebut hasbunallah, sebab dia adalah ayat Al-Quran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini menunjukkan keyakinan dan tawakal kita tinggi. Kita dah makan ubat, kita dah ikut dah semua syarak punya jalan. Sakit kita berpancang, sakit kita makan ubat, tiba-tiba penyakit tak lega. Penyakit tak lega.
Kita membaca ayat ini dengan menyerahkan hati kita kepada Allah. Sebab Allah bertanya, man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapakah boleh bagi pertolongan kepada kamu kalau tidak dengan izin Allah? Ya. Ubat boleh bagi sembuh? Tidak, melainkan biizni, dengan izinnya. Kita dah sebut dah nama Allah, tetap memerlukan izin daripada Allah. Dan bab itu memerlukan keyakinan yang tinggi untuk sampai peringkat bertawakal. Para ulama berbincang, kita sakit, kata para ulama, kita sakit, kita demam. Tiba-tiba ustaz mai ziarah kita. Ustaz mai ziarah. Kita kata dekat ustaz, ustaz tolonglah baca doa kat saya sakit. Kata para ulama, tindakan kita kata demikian kurang afdal. Sebab apa? Dia boleh menghakiskan keyakinan dan tawakal kita kepada Allah. Kita seolah-olah percaya dengan fadilat yang ada pada ustaz ketika itu. Sehingga kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberi contoh, kalau kita sakit, kita minta orang ruqyah kita berada pada posisi peminta sedekah, dia kata. Manakala orang yang ruqyah kita itu, orang itu berbuat kebaikan. Sebab Nabi meruqyah para sahabat. Kita sakit, orang menjenguk kita, orang tanya macam mana, kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan tolong saya. Kita baca ayat-ayat yang Nabi pernah baca, kita baca sendiri doa-doa Nabi pernah baca. Tiba-tiba orang nak baca doa pada kita, kedudukan dia membaca doa pada kita tanpa kita minta, itu kedudukan kebajikan, sangat baik. Kita baca doa pada orang sangat baik. Tetapi kalau kita minta suruh dia ruqyahkan kita, tolonglah ruqyah saya, ketika itu keyakinan dan tawakal kita akan terhakis di sisi Allah. Pasal itu di antara ahli syurga yang masuk syurga tanpa hisab, wala yastarqun, mereka tidak meminta diri mereka diruqyahkan orang. Mereka tidak meminta. Tapi kalau orang mai ruqyah mereka mengaminkan doa orang. Tapi minta mereka tak minta. Pasal apa? Kalau kawan tu ruqyah dia tak lega, keyakinan dia akan kurang. Maka ikhwatul iman, ini bab yang sangat dahsyat kita belajar pada malam ini. Hubungan hati seorang hamba dengan Tuhan dia sangat dahsyat, ikhwan. Sangat dahsyat. Allah minta hati kita ni bersih dengan Tuhan, suci yang tidak dinodakan. Kalau dalam Dewan Bahasa Pustaka, bersih rendah, suci tinggi. Kalau bersih biasa. Tapi kalau suci, tidak dinodai. Dia sangat suci. Pasal itu dikatakan suci dalam debu. Ya, kumpulan mana tu menyanyi dulu dah. Lah ni dia pun bertobat dah. Dia buat lagu suci dalam debu. Sikit punya berdebu ke, tapi dia boleh suci. Bukan bersih. Bersih tu mengikut Dewan Bahasa rendah lagi, suci tinggi. Pasal itu dikatakan sucilah, murnikanlah akidah kita daripada syirik. Sikit noda tak boleh ada. Dalam hubungan tauhid, sikit noda tak boleh ada. Imam Ghazali dalam Ihya dia buka bab tauhid dan tawakal. Dia membahas tauhid dan tawakal. Bersihkan tawakal kita daripada makhluk. Bersihkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Dan ini satu bab, ikhwan, kena tanda tangan memohon kepada Allah supaya Allah masukkan kita dari orang-orang yang yakin dengan Allah dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ikhwatul iman, Imam An-Nawawi bawa lagi ayat-ayat daripada surah Al-Furqan ayat ke-58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu kepada yang maha hidup dan tidak mati. Mengingatkan kita ikhwan, bahawa Tuhan yang kita sembah, yang kita beribadah kepadanya, yang sekali-kali kita tidak pernah beribadah kepada yang lain melainkan hanya kepada dia dengan ibadah yang hak, dan dia layak menerima ibadah yang kita ibadahi itu. Mengingatkan kepada kita, walaupun ada kadang-kadang hari kita rasa macam doa kita tidak makbul, tapi kita kena yakin dan tawakal apa dia, Allah itu sifat dia hidup dan dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Orang yang meminta kepada Allah, orang yang meminta kepada zat yang maha hidup dan tidak akan mati, sekali-kali tidak akan mati. Kalau sampai pada zat ini kita dah jadi malas meminta,
bermakna ayat tadi, ayat 12 surah Al-Ahzab itu telah menjadi cermin pada kita. Hati kita sedang ditumpuk dengan penyakit demi penyakit demi penyakit. Kita tak sedar. Ini perkara yang paling parah, kata Imam Ibn Qayyim dalam buku dia Tibbul Qulub, bagaimana nak merawat jiwa ini, iaitu dia kata orang yang sakit tapi dia tak rasa kata dia sakit, dia tidak rasa. Ini sangat dahsyat ikhwan, sangat dahsyat. Macam mana kita nak rawat penyakit-penyakit yang banyak duk ada ni. Hak bomo kata yang mai bagi ubat dekat dia menurun tu, dia percaya sampailah yang tu Syekh Abdul Qadir Jailani. Macam mana nak insafkan dia? Satu penyakit yang tak ada rawatan, tak ada ubat. Nak nasihat, nak bagi tahu, ada bomo menyatakan Tuhan turun dalam rumah dia. Tuhan pergi duduk dalam bilik, dia baru cat bilik itu, Tuhan suka cat tu. Ya, itu satu penyakit. Satu penyakit yang kita nak bagi tahu pada Ya Hanana ni, puak-puak Ya Hanana, mereka mimpi Nabi datang. Nabi kata, aku duduk dalam syurga, aku dengar Ya Hanana tergedik-gedik kaki aku. Sedaplah, siapa buat lagu ni? Satu penyakit. Dan demi Allah, kalau mereka tidak kenal Al-Quran, mereka tidak kenal Sunnah, mereka tidak kenal kehidupan para sahabat, mereka tidak akan sedar itu penyakit. Demi Allah, tak akan sedar. Macam mana nak rawat penyakit ni semua? Ya, walaupun kita berada di atas jalan sunnah, mereka tidak berada, ketahuilah kita kena bertawakal kepada Allah, Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati. Sekali-kali dia tidak akan mati. An-Nawawi bawa lagi ayat sebelah daripada surah Ibrahim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini menyebut sifat orang yang beriman, dan kepada Allah hendaklah orang mukmin itu bertawakal. Kalau ayat Al-Furqan 58 tadi memberi pelajaran pada orang yang mukmin, jangan putus asa, sebab Tuhan yang kamu tawakal itu dia hidup dan dia tidak mati. Allah melihat kezaliman dalam dunia. Allah tengok kes kezaliman, kes penipuan, semua Tuhan tengok. Tapi kita rasa awak dia tak buat apa. Bertawakallah kepada kita, Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Ayat ni pula menyatakan sifat orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah sahajalah bertawakal orang-orang yang beriman. Mereka tidak menyerah hati mereka kepada benda lain. Ketika mukmin bertawakal pada Allah, dia akan memakai syariat Allah untuk bertawakal. Ibn Taymiyah buat contoh dalam kitab dia Makarimul Akhlaq. Satu orang yang lapar, kita bagi makan, dia tak mau makan, dia kata aku tawakal pada Allah. Kata Ibn Taymiyah, inilah tawakal yang songsang, dia kata. Sebab tawakal dengan syariat yang Allah turun tak akan berlaga. Syariat Allah berturun, tawakal pun Tuhan berturun, tidak berlaga. Tapi tawakal yang paling tinggi, tawakal di atas jalan Islam. Tawakallah Quran itu perlembagaan hidup kita. Tawakallah sunnah Nabi itu jalan yang paling benar. Tawakallah kita kepada Allah. Sebelum kita nak tawakal rezeki kita masuk, rezeki kita keluar, tawakal dahulu. Quran dan sunnah. Quran adalah kalam yang tidak ada dusta, dia kalam Allah. Sunnah Nabi Muhammad adalah sebaik-baik bimbingan dan petunjuk. Yakin yang tu, dan tawakal diri kita, serah diri kita kepada benda itu, hidup di atas benda itu. Itu nombor satu. Yakin dan tawakal nombor satu dalam dunia ni, nombor satu dalam hidup kita. Lepas tu barulah kita yakin dan tawakal soal rezeki, soal sihat, soal mati. Nombor satu sekali bertawakal dengan qada yang Tuhan beri kepada kita, qada syar'i ini, ketentuan syarak ini. Siapa yang keluar daripada dua jalan ini, dia sesat sampai bila-bila. Yakin dan tawakal di atas jalan itu. Allah telah menjanji para sahabat masuk syurga, dan Allah suruh kita ikut para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dalam ayat 100 surah At-Taubah. Mereka yang mengikut muhajirin dan ansar dengan baik, mereka dapat syurga, mereka dapat redha Allah. Siapa dia muhajirin, siapa dia ansar? Para sahabat. Yakinlah Quran dan sunnah mesti difahami di atas kefahaman para sahabat. Yakin dan tawakal jalan itu sebelum kita nak yakin benda-benda lain.
Sebab benda ni paling menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Lain tak boleh selamat. Lain tak boleh selamat. Pakai hidup para sahabat. Kalau ada di kalangan para sahabat, bila ada orang mati, duk ratib kena Allah 1, 2, 3, 4, kita buat. Pasal apa tak buat? Tak apa doa tahlil, apa? Doa kasyah pun apa? Doa sepitung pun apa? Takkan doa arwah tak apa? Apa? Tapi pasal apa tak buat? Pasal kami percaya dan yakin dan tawakal kami di atas Quran dan Sunnah dan cara para sahabat. Para sahabat tak buat, kami tak buat. Kalau benda tu baik, kata Ibnu Kathir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Nabi dan sahabat buat dulu, kami tak buat. Memanglah sahabat tak buat, tapi tok nenek kita buat. Tak, kami tak ada tok nenek. Kami tak ada tok nenek, kami ni semua daripada buluh betung. Tak ada tok nenek. Kami tak ikut tok nenek. Kami ikut Quran, Sunnah dan sahabat. Kita percaya, yakin di atas jalan tu. Setelah kita yakin dan kita tawakal, itulah ikhwan, Allah Ta'ala cipta pagar dalam hidup kita. Allah yang tolong kita ikhwan. Nak cakap pandai, kita tak pandai cakap ikhwan. Nak kata kita ni pandai lawan dengan orang, kita tak pandai lawan. Orang ada tomoy siku 12, dia renyak kita sekali, mati 2 kali. Kita tak ada apa ikhwan. Tapi Tuhan pagar kita. Tuhan pagar. Walaupun orang letak pistol di atas kepala kita, orang kata berhijrahlah kamu daripada Quran dan Sunnah kepada cara orang tua-tua, kita kata hijrah yang tak baik. Saya tidak akan berhijrah. Hang tak hijrah, aku tembak. Kita kata alhamdulillah. Kalau hang tembak aku, alhamdulillah. Tak, perempuan itu kena tembak dalam bank, syahid dah, ahli syurga dah, selamat dah dia pergi. Yang tak selamat, yang tembak tu lah. Kasim Selamat pun tukar nama, takkan dia boleh selamat? Silap banyak lah. Tak, kita tawakal kepada Allah. Kita mengaji, kita tahu hadis, tak, tangan atas dada, yakin dan tawakal di atas benda itu, jalan. Jangan tengok simpang siur di kiri kanan. Tawakal, ini tawakal yang paling afdal. Tawakal nombor 1 ikhwatul iman. Yakin nombor 1 yang ni, tawakal nombor 1 yang ni. Tak usah siapa mai kata Ramlah Ram, kau kunci hatiku. Dapat ni. Ramlah Ram pun mengaji sunnah rupanya Pak Min. Kau kunci hatiku. Ya, kita kunci hati kita. Minta maaf, kita tak terima apa dah. Tak terima apa dah. Kita sayang pak kita, kita sayang mak kita. Depa duduk ratib hari tu kita mati, kita takkan duduk, kita takkan ratib, demi Allah. Kita yakin dan tawakal di atas jalan kita ini ikhwan. Kalau kita yakin kita tak ada tawakal, tak diterima. Kita yakin jalan kita benar, tapi kita tak tawakal, orang kata tak pasrah, kita jadi macam mana di bawah angin. Tapi kita duduk dalam majlis tahlil, hati kita tak suka, itu menunjukkan kita ada yakin, tak ada tawakal. Gantung hati kita, kita bangkit, kita keluar dengan tidak menghina siapa-siapa. Kita tak payah buat muka orang kata macam tu, pekong siam, tak payah. Kita bangkit, kita keluar. Ni pasal apa bangkit, tak habis lagi. Bid'ah saya tak buat. Abang terang-terang. Kan? Jangan kita kata Ziana Zain dalam lagu dia, madah berhela. Kan? Dia buat lagu kan, dia kata madah berhela. Jangan guna madah berhela, straight to the point. Kita ahli sunnah, bid'ah. Mana hantar bid'ah? Dalam sunnah tak ada, dalam Quran jauh sekali, di kalangan amalan para sahabat tak ada. Saya punya jalan Quran, sunnah Nabi yang sahih, yang difahami oleh para sahabat. Itu jalan saya. Tak ada. Ni imam, dia kata imam masjid pasal berdengung buat, pasal itu dia berdengung. Dia berdengung pasal itulah. Saya tak buat. Habis hang buat apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ayat 10 surah Al-Hasyr. Ibnu Kathir kata ayat ini ijma' kaum muslimin, doa sampai kepada orang mati. Cukup, dekat tu saya buat. Habis hang buat apa lagi? Ada duit sikit, saya kumpul-kumpul, saya bawa tubuh badan saya buat haji kat pak saya. Saya tak ada bagi 1,500, 2,500 saya tak bagi. Ini semua haji bid'ah.
Saya buat haji yang sunnah. Lagi apa hang buat? Bapak saya kalau ada hutang, saya bayar. Lagi apa hang buat? Saya sedekah atas nama pak saya, pasal hadis Bukhari kata sedekah sampai. Saya buat. Habis apa lagi hang buat? Kita tanya kat dia. Duk tanya saya buat apa ni, cik buat apa? Lain daripada tahlil malam satu malam dah, buat apa? Dia kata tak buat apa. Saya buat lagi banyak. Sunnah hajat lagi banyak. Sunnah hajat lagi banyak. Saya yakin benda ni, saya tawakal di atas jalan ni, dan saya nak kata sepatah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah mesti terima apa yang kita buat. Kita hamba dia. Allah mesti terima kita. Allah hantar Nabi, dia suruh kita ikut Nabi. Nabi hijrah, sahabat tawakal ikut. Yakin dekat Nabi Muhammad, ikut. Yang kita baca Mus'ab bin Umair, muda dia. Abdul Rahman bin Auf buka puasa, nanti kita jumpa adalah hadis sahih Muslim ni. Menangis Abdul Rahman bin Auf buka puasa hari dia tua, teringat kepada mayat Mus'ab. Kaya raya, anak kaya raya. Tinggal harta, tinggal keluarga, tinggal semua ikut Nabi. Masa mati dalam Uhud, ambil kain tutup muka, nampak kepala. Tarik mai tutup kaki, nampak bahagian atas pula. Tutup bahagian atas, terbongkak pula belah kaki. Nasib anak orang kaya mati tepi jalan. Mati tepi jalan, kain perca nak tutup mayat tak ada. Orang pakat cakap, ni kah Islam, ni kah agama. Last sekali kain pun tak ada nak balut mayat. Bapa hang kaya. Tapi apa Nabi kata? Dia ahli syurga. Rebahlah jasad orang ikut sunnah ni tengah jalan dalam parik, Allah redha jasad tu. Rebahlah jasad kita tak mana, tak ada peduli ikhwan. Jasad ni rebahlah tak mana, asal hati kita yakin dengan ajaran Allah dan badan kita menyerah kepada Allah bulat-bulat. Kita buat apa Nabi buat. Kita dilanggak tepi jalan mati, 3-4 hari mayat kita busuk masuk dalam hutan, orang tak sedang. Demi Allah, kita ahli syurga. Allah redha jalan orang ini ikhwan. Allah redha jalan orang ini. Pasal itu bab yang kita baca ini ikhwan, bab ni cukup besar. Kita kena pupuk jiwa kita ikhwan. Allah Ta'ala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah tunjuk jalan orang-orang beriman. Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala. Bila kamu dah azam dah bulat hati dah, maka serahlah urusan yang mengikut syariat Allah itu di atas jalan Allah. Kita nak sembahyang, kita dah bulat hati dah nak sembahyang, sembahyanglah ikut jalan Allah dan tawakallah kepada Allah. Kita nak buat benda-benda baik yang memang wujud dalam sunnah. Bukan baik pasal kita ingat baik, tak. Baik kerana ditunjuki oleh sunnah Nabi baik. Baik dah. Bila Nabi kata baik, baik. Antum tengok para sahabat. Nabi masuk Madinah, tengok depa duk talqih apa? Bagi kahwin kan? Pokok tamar tu talqih. Nabi tanya apa ni? Nabi kata tak ada kerja lain kan nak buat. Ni GST ni, pergi belajar tengok apa dia GST. Itu saya kata lah, Nabi tak kata. Nabi tegur sikit aja. Antum tengok yang kata para sahabat, bukan kata Nabi kata haram jangan buat. Nabi kata buat kerja lain lah. Mereka bila dengar kekasih Allah kata macam tu, yakin mereka, tawakal mereka kepada Allah, mereka stop. Sedangkan itu berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan ekonomi, tapi Allah dan Rasul didahulukan. Kemudian Allah membenarkan Nabi, dia redha di atas apa mereka buat. Selepas Nabi redha dengan mereka buat, kurma yang jadi lebih baik daripada tahun-tahun yang hari itu. Allahu Akbar. Kita tak ada benda tu ikhwan. Kita kena ada benda tu ikhwan. Kita baca hadis, kita kena serah jiwa kita bulat-bulat kat hadis tu. Buat macam tu. Kita semayang jamak, kita semayang qasar, kita musafir, sunnah. Dia pun nak semayang 4 rakaat, semayang tamam. Baby ke dah? Bukan kerja kita belajar dengan ninja jepun pergi cantai kepala orang. Tak payah. Dia punya pasal. Kita buat kita punya pasal. Disuruh kita jadi imam subuh, tak ada kunut. Tak ada wirid kuat-kuat. Lepas bagi salam, pusing menghadap makmum. Dia tengok kita, apa dia? Dia tanya kita, apa dia?
Tak ada apa. Saya ni semayang lah ni. Hang tengok aku pasal apa? Kita kata apa punya? Ini sunnah. Dia kata apa? Memang sunnah terpa. Terkejut aku dia kata. Tak ada terpa siapa-siapa. Ini sunnah. Kalau suruh kita jadi imam, kita yakin jalan tu, kita tawakal jalan. Kita belajar lagu tu. Kita nak buat macam mana? Disuruh kita urus jenazah, koyak kain kapan, bagi mandi, cara sunnah. Kita tak ada ambil serban, pi lilit, pi bubuh satu celak atau ni tarik, ambil kapas celuk dalam minyak atar, la ilaha illallah, bisik pula di telinga, Muhammadur Rasulullah, tulis pula atas dada. Kau mati dengan kalimah ni, kau hidup dengan kalimah ni, kau akan dibangkit dengan kalimah ni, pimbuih tang telinga. Suruh kita uruskan jenazah, benda ni semua kita tak buat. Bunga malai pun tak ada. Bunga malai tunggu di Pawali. Itu tak ada atas kubur bunga-bunga ni semua. Ni hang ni bagi mandi mayat ke, hang ni tanam kucing? Dia tanya kita. Tak ada, ikut sunnah. Ikut sunnah kita kata. Kita tak buat benda lain. Subhanallah ikhwatul iman. Dan kita mesti tawakal di atas jalan ini ikhwatul iman. Mesti tawakal. Tawakal kepada Allah. Yakin kena kuat. Tapi kalau yakin kita sikit, kita semayang-mayang Allahu Akbar, kita pun nak belajar lah. Ada riwayat menceritakan bila Nabi semayang-mayang, Nabi angkat tangan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lepas tu mulut aja Allahu Akbar, tangan tak angkat. Kalau kita tak cukup, what we say in Malay, full confident. Untuk orang putih, kan? Full confident, betul Pak Cik? Full. Orang semua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita aja tangan duduk lagu tu, mulut Allahu Akbar. Semayang raya pun lagu tu juga, takbir mula aja Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Masuk 7 takbir tu, tangan duduk lagu ni juga, mulut aja kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan sebelah duk Allahu Akbar tapi mata duk perai kita. Dia ni Syiah apa duk sebelah aku. Syiah dah bagi kita. Kita ni Syiah dah bagi kita. Yakin dan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangkit, kita keluar. Depa pun nak Fatihah, nak apa? Kita pergi belakang. Depa nak renjih minyak ke dalam semayang mayat tu, depa nak bagi envelope. Bagi envelope, tengok tersilap ada nama jemaah lain punya, dia boleh tukar balik. Dia tu pun dah seronok nampak tulis 10 RM10 lah tu. Rupanya yang main dengan kereta, RM10, duit minyak, duit tol, duit rokok seorang sebatang, itu semua masuk dalam tu lah. Tak tahu tersilap bagi kat kita, kan? Ya seronok 10 ni, satu mayat dapat 10. Tak tahu dia habaq minta maaf bagi balik envelope tu. Kita duk ingat brim dapat awal, kan? Dia kata silap, ni encik punya RM2. Kita tak buat benda tu semua. Dia bagi, kita tak mau ambil. Pegang pun tak mau. Kita tak mau duit tu, tak mau. Duit ni tak ada dalam agama. Duit ni setara dengan duit bunga Ceti Along. Duit ni satu tarah dengan makan riba. Duit ni satu tarah dengan pergi rompak bank yang tembak muka perempuan tu mati syahid tu. Pasal apa? Hampir kerekah duit orang mati. Tak ada. Islam berlepas diri daripada duit macam ni. Islam lepas diri, sunnah lepas diri. Habis siapa yang nak pergi jadi, siapa nak pergi tanggung? Kita kata tak apa, ambil boh dalam tabung. Tak mau. Siapa bagi kepada kita lesen pergi bagi duit orang boh dalam tabung masjid? Duit pak tiri lagi mahang. Pasal apa hang nak ambil pergi boh dalam tabung? Duit tu ada tuan dia punya, tuan dia ditipu. Duit ni duit rampokkan, duit ni duit rompakan, duit ni duit Robin Hood. Tak mau, terpegang pun tak mau. Takkan tak boleh, tak mau. Dia bubur dalam poket kita, biar pergi dia tarik poket kita, koyak balik, kita jahit balik. Apa jarum dengan medang banyak ada di rumah. Mesin jahit pun ada, takut apa? Tak mau. Abang betul-betul tak mau.
Dah, kita kena jaga masyarakat. Ni duk jaga masyarakat lah, duk jahanam. Pasti duk jaga. Tahun sudah jaga jahanam. Tahun ni sampai bila nak jaga masyarakat yang songsang, yang bid'ah dan terkeluar daripada ilmu kita duk belajar. Sorry, kita tak mau. Kita nak buat cara sunnah. Pasal apa? Ni tajuk kita baca malam ni. Yakin kita. Tawakal kita. Sikit besar mata orang. Orang kata hang buat tu sikit, itu mata orang. Mata kita besar. Tak buat. Imam Nawawi kata apa dalam kitab Al-Majmu', hadis-hadis tentang sembahyang sembahyang hajat dhaif dan palsu. Nawawi kata dalam kitab dia Al-Majmu'. Tak buat lah kita. Anjuran PIBG ke, anjuran Persatuan Penduduk ke, kan, anjuran parti kita sendiri ke. Dok depa kata yang nak main ni satu maulana daripada Qatar, mainlah daripada lorong garu sekalipun aku tapi tak mau. Dok dia ni dia nak buat satu macam, dua macam pun tak mau. Benda tu tak ada riwayat dia kacau bilau. Tak buat. Tak, ni anak encik terlibat dengan PMR. Ni sekolah ni, depa duk periksa, kita duduk dalam surau, kita baca. Tak mau. Tak, kalau tak mau, encik ni macam mana ni? Nak kena buanglah anak encik daripada pasal buang lah. Rabi'ah pun kena buang. Rabi'ah buang. Apa dia yang kita tak mau. Hidup sekali je tuan-tuan. Hidup sekali je. Tuhan bagi kita hidup ni sekali aja dan Allah uji. Kalau hidup tu kita gagal bawa sunnah, orang kapan diri kita tak ada peluang nombor dua bangkit, nak buat U-turn zaman nak tolak bid'ah, tak ada dah. Hidup ni sekali je kita hidup. Tak mau. Saya tak mau, saya minta maaf, saya tak mau. Anak saya sekolah, saya tak mau. Dan anak pun kita pesan, ingat nah, Hafiz, Haris, bid'ah jangan buat. Pesan. Pasal dalam Pulau Pinang tak ada sekolah sunnah. Ustaz sunnah adalah sekolah sunnah, tak ada. Nanti kita buat pelan-pelan. Pelan-pelan lah, maknanya lambat lagi lah. Kan? Tadi mai tanya pula, Tun bila? Jangan mai tanya Tun bila. Pelan-pelan. Pesan saya, Hafiz, Haris, semai hajat ramai-ramai tak mau nah. Baca Yasin ramai-ramai tak mau. Yasin kalam Allah. Nak baca sendiri-sendiri. Kalau baca ramai-ramai, seorang baca, hak lain semua tadabbur. Itu kaedah dia. Hak lain semua tengok satu orang baca kuat, kita semua tadabbur. Itu tak apa. Dia baca, kita baca kuat bubuh ayat, ingat bid'ah. Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita tak ada hak nak buat. Kita kena follow agama ni. Ingat, hidup sekali je. Hidup sekali. Kita kena duduk depan cermin, buka cermin, lap cermin elok-elok, bagi ada shining semua. Kata kat diri kita, berapa kali yang nak hidup? Tunjuk jari pergi kat muka kita. Hidup sekali. Dan ada dua pilihan. Ikut Nabi, ikut hawa nafsu. Hang nak ikut siapa? Aku nak ikut Nabi. Pilihan yang tepat. Kata kat diri kita, pilihan yang tepat. Allah uji hang macam-macam. Dengan masyarakat, dengan metua, dengan birah, dengan macam-macam kena uji. Di atas keyakinan kita, di atas tawakal kita pada Allah, di atas jalan yang sebenar-benar ni. Jalan B. Nabi semayang macam mana, Nabi baca doa macam mana, semua kita nak ikut. Sikit banyak bukan nilai dia. Kita ikut, Allah nak bagi pahala kita. Hidup sekali je. Tak boleh buat U-turn dah. Ni kemarin dah habis dah. Katalah kemarin kita pergi duduk satu majlis bid'ah. Kita dah tak boleh buat apa dah hari ni. Yang tu dah jadi rakaman akan ditunjuk di hari akhirat nanti. Kita nanti menangis walaupun jiwa kita menolak. Wazalika ad'aful iman. Kita pilih iman paling lemah, sedangkan kita boleh ambil iman yang paling kuat. Kita menangis esok akhirat. Kita tak mau. Bukan main-main. Ini tajuk yang Nawawi buka ni tajuk cukup besar ya kawan. Apa dia? Yakin dengan tawakal. Saya nak perhabis ayat Quran ni aja. Hadis kita baca lagi sekali.
Firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ambil ayat ni, simpan masuk dalam kepala kita, turun sampai dalam hati kita. Apa dia? Janji Allah kepada orang yang yakin dan tawakal pada Allah. Dan barang siapa tawakal pada Allah, nescaya Allah akan cukupkan hidup dia. Apa lagi kita mau? Sadaqallahul azim. Kita kata benar, Allah janji. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal datang setelah yakin, tinggi keyakinan dia, datang tawakal. Siapa yang tawakal kepada Allah, tawakal 'ala Allah, tawakal atas Allah, Allah janji satu benda, fa huwa hasbuh, Allah akan cukupkan hidup dia. Tak ada jajat. Allah kata aku bagi cukup. Kita yakin, kita tawakal dengan sunnah Nabi, dengan Quran, dengan kehidupan para sahabat, fahuwa hasbuh, Allah cukupkan kita. Subhanallah, Allah cukupkan kita. Kita ada duit sikit, kita rasa nak derma tu sunnah Nabi, Allah akan cukupkan kita bila kita buat sunnah Nabi. Maka wajah mukhalafah, siapa yang buat bid'ah, siapa yang buat mungkar, siapa yang buat maksiat, Allah tak akan cukupkan hidup dia. Allah tak akan cukup. Orang ambil rasuah, bila cukup? Orang makan komersial negara ni, bila pernah cukup? Tak ada cukup. Tak cukup. Tak cukup. Technician bila buat projek besar-besar ni semua ni, terus dia pergi tengok macam mana cat semua, dia buat macam tak pakai cermin mata, dia kata tak nampak. Tak apa nampak, dia kata kalau lagu ni nampak. Apa Pak Abu kata, cikgu suruh dia baca kan, alif ya mim. Pak Abu kata tak nampak. Kalau lagu ni nampak cikgu. Cikgu kata duduk Pak Abu, terus duduk merapek. Ya, Allah tak bagi cukup. Bisik-bisik dia kata, encik tengah hari makan tak lagi? Kata tak lagi. Jom kita pergi kena udang besarnya, sekor RM40. Bukan sekilo, sekor RM40. Udang tu jual pakai ekor, tak jual pakai kilo. Sekor RM40. Dia kata kita beli 60 ekor. Dandan hak pakai teropong tu, dia kata nampak cat semua elok. Dia kata dulu pergi ambil payment. Cukup ke hidup teknisian lagu ni? Tak cukup. Ya, Allah janji ni, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Cukup mah. Kita keluar pergi dakwah, nak cerita Quran, cerita sunnah, orang tak bagi duit dekat kita, cukup. Kita perlu duit orang ke? Tak perlu tu. Tak perlu ya kawan, tak perlu. Tuhan yang kita sembah ni cukup kaya. Minta kat dia. Minta. Tak payah sampai kita berjatuh maruah kita ni, ustaz nak panggil ceramah. Tanya pula, berapa kilo ni? Ustaz duduk mana? Dia duduk Penang lah. Kalau Penang main tempat kami ada 150 kilo. 150 kilo ni kita kira 1,500. Dengan syarat 1,000 buah dalam bank. Nanti bila saya pergi ceramah, 500 bagi kemudian. Boleh cukupkah kita duduk ceramah lagu tu? Boleh? Tak cukup. Saya orang phone pula, forum macam mana ustaz? Forum kalau ceramah 1,500, forum kira 3,500. 3,500. Boleh cukup ke hidup lagu tu? Tak ada apa. Kita rasa cukup. Pasal apa? Kita pi nak cerita sunnah. Bukan kita pi nak buat lawak. Tak. Pi nak cerita sunnah. Awak nak dengar, awak dengar sunnah Nabi awak. Awak tak mau dengar, awak tak mau dengar sunnah Nabi awak. Iman awak ada cedera dengan Allah kalau tak mau dengar pasal Nabi. Kita tak ada apa-apa. Kita balik, kita tidur lena, kadang-kadang tidur dalam kereta. Rasa lega. Kan sekali terlena dalam kereta, pencuri mai. Dia ambil dengan handphone. Jaga dia bye-bye. Dia pergi ngambil kuliah tu, dia ambil, dia pergi buang. Nampak macam mana rezeki dia. Tak ada rasa apa. Orang tak bagi duit kita ceramah, tak ada. Dan tak pernah bubuh dalam kepala kita nak ambil duit orang, tak pernah. Pasal apa? Kita nak sampai Quran, kita nak sampai sunnah. Yasin kita duk baca tu, berapa kali dalam Yasin tu duk kata in ajri ilallah, in ajriya ilallah, upah aku di sisi Allah.
ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikut orang yang tak minta upah sebab Tuhan bagi petunjuk kat dia. Tak ada rasa apa. Kadang-kadang kita ambil duit orang bagi ceramah, jiwa kita tak sedap. Kita turun daripada surau masjid dah, kita ambil envelope tu buah dalam tabung dah. Tak ada siapa tahu. Orang kata ceramah masjid besar mesti balui punya. Sidak-sidak 3 bulan payment kereta lepas apa? Hang kata lah apa hang nak kata. Hakikat dia Tuhan tahu. Orang yang duduk di atas manhaj sunnah ni dia buat apa? Cukup ni ayat ni, ayat ni. Ayat ni turun berkenaan dengan wanita-wanita yang kena talak. Nama pun tengok surah talak. Bukan surah rajak, surah talak. Ayat ni daripada surah talak, depa pergi bubuh nama 1000 dinar. Dahlah 1000 dinar, depa kata yang baca ayat ni Malik bin Dinar. Malik bin Dinar satu hari sudah naik perahu, lepas tu dia sudah berjalan di atas ayam. Sambil dia berjalan tu dia pendengar, dia duk baca ni wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Tak ada, bukan Malik bin Dinar baca. Ayat ni dalam surah Talaq berkenaan dengan wanita yang kena cerai, kerja tak ada, duit tak ada, apa tak ada, main menangis depan Nabi, nak hidup macam mana ya Rasulullah? Macam mana ni? Nak survive ni, hidup ni apa pun tak ada. Bahasa kita ni kan, tak ada apa, pok kaliau, tak ada apa. Turun ayat kata siapa yang takwa itu boleh membuka masalah. Siapa yang takwa, Allah bagi rezeki tak sangka. Siapa yang tawakal pada Allah dengan takwa dia, dengan sifat-sifat Allah tu, dia tawakal Allah macam tu, Allah cukupkan dia. Ui dahsyat, mukmin punya hidup lain macam. Lain macam hidup mukmin, lain macam. Sangat lain macam. Ni, ikhwan, kita ikut sunnah Nabi, kita mau ingat ayat ni. Dan barang siapa tawakal kepada Allah, nescaya Allah cukupkan dia. Ingat tajuk kita, tawakal duduk belakang, depan duduk apa dia? Yakin. Tawakal itu buah daripada keyakinan. Kalau sampai hari ni kita tak boleh bertawakal, bermakna yakin kita tak ada. Bila yakin kita kurang, amal kita mesti kurang. Amal kita bila kurang, iman kita mesti kurang. Bila iman kita kurang, kita banyak tidak rasa keajaiban-keajaiban, nikmat-nikmat yang patut kita rasa ketika menjadi umat Islam yang ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nawawi bawa lagi satu ayat yang akhir daripada surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementar hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat ini betul-betul kata kat kita. Aisyah tanya kat Nabi, ayat ni dekat siapa? Aisyah kata Nabi, ayat ini untuk kita. Ayat ni untuk kita. Ayat ni bukan nak cerita Tok Wali ke siapa. Dah. Ayat ni ayat kita, orang beriman. Orang beriman dia boleh pergi macam ni. Apa dia? Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu allazina, ialah orang-orang iza, apabila zukirallah, diingatkan dia kepada Allah, wajilat qulubuhum, hati dia rasa. Di sini dia kata gementar. Bahasa kita kata rasa. Kita cerita kat dia kan, dia ni chef, depa ni chef, masak semua buat mik kan, masak. Depa ni dalam depa punya duk belajar masak ni, depa ada satu dia panggil chef punya periksa ni, dia kena campur wine tu, campur wine ni, taste wine tu depa kena rasa. Yang kata nak jadi chef ni, jadi kawan kita pun chef juga kan, dia tengok, dia kata tak boleh pergi. Kawan-kawan kata bodoh lah, ni last final punya exam ni. Dia kata dia tak mau ambil. Bertengkar kawan, kawan tu kata bodoh ni lah, pasal duk pergi semain jemaah kerap sangat lah jadi lagu ni, yang tu haram, yang ni haram.
Tak apa. Dia tu cerita, tak mau. Depa pisah. 9 tahun pisah. 9 tahun depa pisah. Dia ni pun keluar daripada dunia chef, buat kerja lagu dia tu chef lagi. Dapatlah CJ semua apa kedebang-kedebung. Masaklah pergi hotel, masak apa lebih kurang. Bila buat kek, nak bagi kek tu tahan lama, kena titik wine masuk sikit. Lepas tu letak dalam cermin bagi orang tengok. Satu hari Allah nak bagi hidayah kat dia. Dia hari tu dia kata kawan dia ni lah duk pergi sembang jemaah punya pasal lah ni. Dia kutuk kawan dia. Satu hari dia duk tengok anak dia main dia terfikir. Dia kata anak pula besar. Kan pasal dia ukok baju kat anak dia. Baju dia ketat. Budak tu pula besar. Tiba-tiba kepala dia mai. Dia teringat gaji yang dia duk bagi anak dia makan ni. Gaji ni gaji kerana dia masak. Dalam banyak dia duk masak tu, memang dia kena bawa wine. Dalam masakan western punya ni depa order, dia baru terfikir anak dia ni dah umur 7 tahun 6 tahun, rupanya selama ni membesar dengan hasil aku duk bagi orang makan arak, anak aku duk membesar. Dia jadi macam tersandak hati-hati. Terduduk, bukan tersandak. Kalau bini ada baru tersandak, ni anak ada terduduk. Dia jadi terduduk. Dia teringat balik kawan dia yang 9 tahun sudah, teringat. Aneh. Hati ada rasa. Aneh. Ada rasa. Kucuk-kucuk kau tahe. Itu maksud dia rasa lah tu. Ada rasa dalam ni. Ada rasa. Siapa pun dia tak boleh dapat benda ni, ikhwan. Kita ni, kita duk mengaji ni. Ikhwan ni semua duk depan maknanya yang agak sini yang malam ni saya lah, banyak umur sikit. Hak ni korang sikit kan. Kita dulu pernah ada rasa ni, pernah kita tak perasan. Cuba ingat balik. Zaman bila, hari apa, minggu berapa, tahun berapa kita kenal sunnah? Tahun bila kita tak kenal sunnah? Bila kita kenal sunnah tu, jiwa kita rasa apa? Lah ni. Ni minta sila lah, kalau kuliah boleh berhenti awal bagus juga. Ni mai 10 suku minta buat kenduri tahlil sikit. Malam ni malam 40, malam pecah perut kami buat serabai. Kita dengar dalam ni rasa apa? Rasa seronok ke? Ada benda kita rasa? Ada benda. Kita pergi sembahyang jemaah, jangan duduk serah tongkat sepasal dengan duduk bersyair pula. Dah bersyair, naik di atas tu pula duk cerita macam-macam. Kita rasa apa dalam ni? Duk tengok ni parpu ni semua ni, dalam ni rasa apa? Kita pergi sembahyang jemaah, kita ada cadang nak baca surah Kahfi, kita ada cadang nak baca Quran, kita pergi usaha awal. Azan pukul 1 tepat, 12.30 kita dah masuk dengan tahiyat semua. Tak tahu ustaz duduk bagi tazkirah. Kahfi tak ada baca, kita baca, dia duduk tazkirah, dia kata kita tak hormat dia. Dia tazkirah, kita nak baca, kita pula ada gangguan. Hari Jumaat, Nabi suruh kita buat ibadat banyak-banyak, kita nak buat. Masa tu rasa apa? Bila kita tengok bid'ah depan, kita rasa apa ni dalam ni? Wajilat qulubuhum. Ada rasa. Ni. Innamal mu'minuna idza zukirallah. Bila dia ingat kepada Quran, dia ingat kepada Nabi dia, jilat qulubuhum. Dia rasa dalam ni, dia rasa. Apa kita rasa? Kita tahu dah satu hadis tu hadis palsu kan. Tiba-tiba orang baca, khutbah jemaat baca. Kita duk bawa radio, buka ceramah, buka channel Pasir Berdengung punya channel, dibaca hadis palsu. Apa rasa dalam? Ada rasa. Rasa tu rasa apa? Rasa tak seronok. Awak hang kata kat Nabi lagu ni, awak hang kata kat sahabat lagu ni, awak hang buat macam ni. Wajilat qulubuhum. Bila dibaca ayat Allah Ta'ala, dia ada rasa. Kita tak perasan kita pernah dapat benda ni, kita tak perasan. Allah bagi dah seorang sikit kat kita. Ya, Allah bagi. Kadang-kadang kawan tu dia main peluk kita, dia menangis. Kata dia menangis.
Allah mahu kita ingat apa pasal ni. Saya cerita dulu Pak Amir ni, nama dia Datuk Bakang. Bukan Osman Bakang. Datuk Bakang. Turun-turun baca khutbah mai peluk. Nangis. Kata menangis. Datuk Pencen Putrajaya. Menangis. Kata why? Dia Datuk, kita tanya why. Tak tanya pasal apa? Why? Why you cry? Pasal apa? Saya teringat saya nak mati. Alamak, Datuk teringat nak mati. Jilat qulubuhum. Dia dengar kapan, dia dengar hidup kata sekali, dia tunduk bawah, ayat mata dia turun. Ya Allah, berapa banyak kalang kabut aku duk buat ni, ya Allah. Ayat mata dia turun. Wajilat qulubuhum. Ya. Quran kata apa? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dibaca ayat Allah dan sunnah Nabi, tambah iman. Kita ada ni semua ni depan saya ni ada. Bila baca hadis kita rasa apa? Kita rasa macam kena ubat kuat, macam doktor dia injek, macam bagi narkoba kan, dia bagi, rasa kuat. Bila baca ayat Allah, baca pula ayat Allah, tafsir lagu ahlu sunnah, kita rasa seronok ni. Dalam ni rasa apa? Iman bertambah. Ni kita dapat sampai pada peringkat zadatuhum imanan. Kita percaya iman kita bertambah kepada Quran dan sunnah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah kita bertawakal. Nak jadi apa jadi, aku nak pakai jalan ni. Hampa nak kata apa? Hampa punya pasal. Ayat-ayat kita baca ni telah kita lalui, tapi kita tak apa sedang. Insya-Allah lepas ni Imam Nawawi nak bawa pada kita pula hadis yang menyokong kepada kita menceritakan tentang yakin dan tawakal. Hadis-hadis ni kadang-kadang hadis yang kita akan jumpa ni ikhwan, hadis sedih. Hadis sedih. Cerita Nabi dulu berjuang lagu mana tapi jalan terus. Ada Nabi Allah uji dengan rezeki, jalan terus dia. Itu semua tak ada halangan untuk terus dia percaya pada Allah, dia yakin, dia tawakal, tak ada halangan. Jadi kita nak kena belajar dengan cara hidup Nabi. Kita tak mau belajar dengan wali-wali ni semua, tak mau belajar. Nak belajar dengan Nabi. Nak belajar dengan siapa? Dengan Nabi dan dengan para sahabat, dengan orang yang mengikut para sahabat dan mengikut Nabi. Kita nak belajar dengan mereka. Dengan orang lain kita tak mau belajar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Boleh. Ya boleh, tak apa pakcik. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Kalau pakcik Khalid tanya saya lah, maka saya jawab pada sisi my opinion. Saya jawab berdasarkan pengalaman dan satu dua benda yang saya tahu. Nak kata bid'ah tak bid'ah, nombor dua, saya masukkan dia bab nombor dua. Tapi saya cerita pengalaman saya. Pengalaman saya tengok di Baghdad, yang baca doa awal tahun akhir tahun ni puak-puak Syiah Ismailiyah. Sebab mereka percaya daripada 1 Muharram nak pi sampai 10 Muharram tu, 10 hari ni mereka akan bersihkan tanah Karbala. Cuci tanah Karbala, Kaabah yang mereka buat di Karbala tu mereka akan hias, lampu mula mereka pasang. Maka start daripada 9 Zulhijjah, mereka dah menyambut hari dipanggil hari meraihkan kematian Umar Al-Khattab. Dia buat kenduri besar-besar. Dia memuji Abu Lu'lu'ah yang tikam Umar tu. Iran buat kubur dia daripada emas. Dia akan puji pembunuh tu, dia maki Sayyidina Umar dalam semayang, luar semayang, dalam azan dia maki. Dia start dengan 9. Lepas tu 9 tu juga dia ada perayaan memaki Aisyah radhiyallahu anha. Dia akan buat kenduri kenara, syekh dia akan bercakap, Aisyah ni perempuan jalang, Aisyah ni la ni, dia kata la ni dok ada dalam neraka. Dia sebut dalam dia punya
khutbah, bukanlah khutbah jemaat, khutbah tu dia berpidato pada hari itu, maki betul-betul yang punya. Kemuncak dia 10 Muharram. 10 Muharram tu dia nanti buatlah, dia nanti panah apa nama naqah ni, unta, dia tikam dengan pisau. Dia kata kalau Aisyah, kalau Abu Bakar hidup lah ni, kami buat dia macam ni. Dia ambil darah tu, dia pukul badan dia. Dia kata kalaulah Hasan Husin mati hari itu, kena potong kepala, kami ada di tempat kejadian, kami akan biar darah kami yang mengalir, bukan darah Husin. Hampa Ahlus Sunnah, hampa buat apa? Dia pukul kepala dia dengan pisau, dengan itu kemuncak dia kepada 10 Muharram. Maka untuk memuliakan Muharram dari 1 sampai 10, maka dia akan berdoa pada awal Muharram. Dia akan baca doa, dia akan baca doa dia sampai peringkat dalam doa dia tu kita dah tak tahu dah dia minta ke siapa. Mula nampak dia kata Allahumma, dengar dah. Saat lagi dia nanti panggil nama Ali, nama Hasan, nama Husin, dia panggil nama Imam 12 dalam dia punya doa dia. Jadi kalau Pak Cik Khalid tanya saya kata doa awal tahun dan akhir tahun amalan Syiah. Syiah mana? Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ni Syiah yang paling dekat dengan tarekat. Yang buat berjanji tu Syiah tu lah. Pasal tu kita tak boleh tolak, pasal masyarakat Melayu ni masyarakat tarekat, dia tak boleh tolak, dia buat. Kita baca hadis tentang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tiru satu kaum, dia jadi kaum tu. Kata Abdullah bin Mas'ud, man radiya bi'amalin qaumin fahuwa minhum. Dia reda dengan amalan kaum tu, dia tahu amalan kaum tu bukan daripada Nabi, maka dia jadi kaum tu. Kata Imam San'ani, kalau dia tiru orang fasik, dia jadi fasik. Dia tiru orang kafir, kufar, dia jadi kufar. Dia tiru ahli bid'ah, dia jadi ahli bid'ah, dia keluar daripada Ahlus Sunnah. Kata San'ani, jangan tiru pakaiannya, pakaian yang tertentu. Jangan tiru kenderaannya yang tertentu. Jangan tiru peribadahannya yang tertentu. Dan jangan tiru hai'ah, perhiasan-perhiasan yang tertentu yang ada pada dia. Jangan tiru. Yang khusus mencerminkan dia, jangan. Jadi di dalam mazhab Ahlus Sunnah, Syiah ni dia panggil firqah yang sesat. Firqah yang sesat. Alhamdulillah, kebetulan Malaysia ni pula ada forum-forum bahaya Syiah ni semua kan. Sebab orang Melayu nampak Syiah ni, dia nampak batu Karbala, ada batu Syiah lah tu. Kalau tak ada batu, tak ada Syiah. Dia faham Syiah macam tu. Orang Melayu ni faham Syiah pukul badan. Kalau ada pukul badan, Syiah lah tu. Kalau ada muta'ah, Syiah. Tapi Syiah yang main dalam bentuk Ismailiyah ni, dia tak, Ismailiyah tak pukul badan. Ismailiyah ni kadang-kadang dia marah pula Syiah yang duk pukul berdarah ni. Dia kata ni semua bid'ah, tapi dia Syiah. Jadi Syiah ni dah jadi satu rumpun sekarang ni. Maka eloklah kita ni warga Ahlus Sunnah, keluarga Sunnah, tak usah baca doa awal tahun dan akhir tahun, tak usah baca. Dan tidak ada riwayat menyatakan doa awal tahun itu termasuk dalam bab-bab mustajab doa, tak ada. Lalulah awal Muharram ni, macam mana hadis Imam Muslim menyatakan, Nabi menyatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling ada kelebihan setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, yakni al-Muharram. Maka diajak Tasu'a, diajak Ashura, 9 dan 10 kita puasa. Cukup ikut cara Nabi. Tak usah lu ingat dalam kepala bubuk suara ke, tak usah lu ingat, tak usah lu ingat. Pasal apa dia benda lagu tu? Bubuk suara ke? Ada member tanya kan. Dia kata tak puas hati. Dia kata tak puas hati betul, dia kata. Besok pi hari akhirat, malaikat tanya, ni masuk neraka pasal apa? Rompak bank. Masuk. Ni masuk neraka pasal apa ni? Zina. Masuk. Mai satu mami Tanjung punya mami Tanjung, mai ni pasal apa masuk neraka? Makan bubuk suara. Dia kata tak puas hati betul ya. Ada makan bubuk suara masuk neraka. Awak ada telinga babi ke, dia kata? Tak, bukan masalah tu. Masalah dia bubuk suara ni tasyabbuh.
Nama dia tasyabuh. Karbala on di sana 10 Muharram, di sini kacau bubuk. Dan tak mau kacau lain daripada bulan Muharram. Tak mau. Pasal apa? Bunyi pun mau fakat bawa berkah. Dah, bid'ah tak ada berkah. Tak mau. Kalau betul kita buat bubuk suara, kita tak percaya dengan bahtera Nabi Nuh ni semua ni, buat bubuk suara bulan Sabak. Bulan Sabak buat bubuk suara. Ataupun buat bubuk suara ni dalam bulan ni, Zulhijjah dekat-dekat nak habis dah ni, yang buat sekarang. Apa pandangan orang kita kata buat bubuk suara lah? Dia kata merepek. Pasal apa merepek? Kan buat bubuk suara tujuan nak soru. Nak makan aja, bukan ada apa. Kalau nak makan, bulan apa pun tak kisah. Tapi kenapa kait dia dengan ini betul-betul total Pak Cik Khalid baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun, total daripada Syiah Ismailiyah yang kita duk perang dia selama ni. Tapi apa daya kita nak bagi tahu? Mereka serang Syiah, mereka tangkap Syiah, tapi zikir Syiah depa buat. Amalan Syiah depa buat. Depa kata Syiah baca macam lain, kita baca macam lain. Tak kira lah baca macam lain, tapi dia baca hari yang sama. Bukan amalan Nabi, bukan amalan para sahabat, tidak ada riwayat. Hadis dhaif pun tidak ada. Tambah lagi hadis sahih yang menceritakan baca doa awal tahun, akhir tahun. Hadis dhaif pun tak ada. Tambah hadis sahih. Yang ada palsu lagi ada. Jadi tak mau. Kita nak ambil jalan selamat. Kita dah habaq dah tadi, kita yakin dengan Quran dan sunnah dan cara hidup sahabat. Umar yang dikatakan susun bulan-bulan tu, Umar pun tak ada baca doa apa. Bukan kata Umar Al-Khattab, Umar Rajab pun tak baca doa ni. Ini betul-betul bid'ah yang menyesatkan manusia sampai peringkat orang dah beragama dengan dia. Dan kita tak boleh nak buat apa. Jadi bebaskan diri. Kebetulan kita masuk masjid, dia bagus punya doa angkat tangan. Kita tak mau angkat tangan, kita mau pergi kat dia, mau buat lagu tu, mau jegir kat dia. Tahu tak hang buat Syiah ni? Hang buat ni Syiah ni. Dia kata tak tahu. Ya. Apa tu? Ni memorandum tu. Kan? Dalam memorandumnya Syiah hantar kepada Duli Tuanku ni, di situ dia tulis bubuk suara, bubuk merah, bubuk putih, bubuk biru, semua depa punya. Syiah declare pada tahun 2000 berapa cik? 2013 sekarang. 2012 tahun sudah. Dia hantar memorandum kepada Agong, kepada Prime Minister, dia marah pasal apa duk tangkap orang dia. Dalam tu dia tulis dalam memo tu. Ada dengan saya. Bubuk suara kami punya. Baca Yasin malam Jumaat kami yang mula buat. Sambut Maulud Nabi kami yang mula. Kami bukan kata Maulud Nabi, Maulud Fatimah, Maulud Hasan, Maulud Husain, semua kami sambut. Ni songkok dia bagi tahu, songkok yang Raja Melayu pakai kami yang buat daripada Parsi main tak. Kami yang buat bagi. Ni napiri duk pitiup tu gedebang tu kami punya tu, ambil daripada dia, tulis satu persatu. Dia kata kalau Syiah dikatakan sesat, macam mana dengan amalan semua ni? Dia cerita kubur apa di Singapura tu, Habib Noh. Dia cerita universiti Syiah yang buat di Aceh, dia cerita para miswara siapa Islamkan dia cerita. Semua dia cerita. Itu dia cerita berdasarkan Majlis Syiah Malaysia. Dia ada berdaftar Majlis Syiah Malaysia. Yang tulis memo tu lawyer, dia mendapat Ayatullah Malaysia. Dia mendapat gelaran Ayatullah Malaysia, dihantar memo B. Jadi dia dah cerita. Kita tengok mazhab Syafi'i pun tak ada. Dalam Syafi'i nak buka kitab apa, doa awetun akhir tahun. Nawawi tulis Al-Azkar, himpun semua doa. Awal tahun tak ada, akhir tahun tak ada. Rupanya kitab Syiah. Tapi apakan daya? Kata Zaitun Sami'un dalam lagu dia, kau buat aku seperti rama-rama penghias dinding. Dia kata kan, hang buat aku macam rama-rama keras itu, hias dinding hang saja. Kita duk bagi tahu, dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Kita jangan buat.
Jangan attend majlis macam tu kecuali terserempak kita nak sembahyang maghrib, dia pergi buat lagu tu, dia punya pasal. Dia baca doa, kita main handphone tak apa lagi. Main handphone tak apa lagi. Ya. Tengok game apa, game yang tak salah lah kan. Kedebang-kedebung, bagi derah, buat muzik bagi derah sikit. Ting tong ting tong ting tong ting tong. Pasal apa? Ibnu Hibban kata, dalam Ibnu Hibban kata, kalau kau tengok orang baca hadis palsu, orang buat bid'ah, kau kena hina dia lagu tu. Dia baca hadis palsu, kau ambil jari jolok, tutup dalam telinga, ambil serban, tutup kepala, bagi ganggu dia. Bila kau ganggu dia, hadis palsu tak dibaca dengan penuh, kau dapat pahala. Tu dia Ibnu Hibban, ulama sunnah kata lagu tu. Jadi kita tak mau. Kita tak mau, kita nak duduk atas platform sunnah. Sunnah. Daripada nak buat bid'ah, menyanyi lagu Elicat lagi bagus. At least walaupun dia paria, dia reti kata terima kasih. Dia kata ajak terima kasih kat kita. Bid'ah ni bukan kata terima kasih, bagi jahanam agama. Walaupun dia menyanyi, dia nak tunggu juga kita pintu sorga. Walaupun dia tak masuk sorga, dia nak tunggu juga. Ku nantimu di pintu sorga, terima kasih. Tengok. Yang buat bid'ah ni, tapi jangan cerita ke orang lah kan. Ini rahsia kita saja lah. Tak usah buat. Bebaskan diri. Nak kutip duit apa, tak mau bagi. Dia berkata kalau tak bagi, nama keluar api. Keluar api ya. Dia kata besok jadi apa dalam taman, kami tak tanggungjawab. Tak payah, duit rumah saya bayar, bukan hangpa bayar. Apa tanggungjawab pula? Anak-anak saya bagi makan, apa hangpa tanggungjawab pula? Tak usah buat. Benda ni, my personal opinion, I tell you all, my brother Muslim and my sister Muslimah, bid'ah dalalah hakikiyah. Hakikat bid'ah. Pembuat dia sampai ke neraka. Tak usah buat. Boleh baca Khalid nah? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.